أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini, insyaAllah kita akan teruskan kita punya kelas Asas Tajwid Al-Quran. Dan kelas kita pada kali ini dari Madinah Al-Munawwarah. Saya masih berada di Madinah. Alhamdulillah, kebetulan petang ini ada kelapangan dan juga dapatlah kita online bersama. InsyaAllah, seperti biasa, malam ini merupakan kelas malam kelas yang ke-94. Saya cek sini. Kelas yang ke-94. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan akhir sekali kita baca muka surat 12. Malam ni saya share insyaAllah muka surat 13. Surah Al-Baqarah muka surat 13. Okey, insyaAllah. Seperti biasa kita akan gunakan faedah yang sama. Kita akan terus membaca. Kita mulakan dengan suratul Fatihah. Dan kita baca bersama insyaAllah muka surat 13. Bermula daripada ayat 84 insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا
موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Alhamdulillah selesai. Kita membaca daripada muka surat 13 surah Al-Baqarah dari ayat 84 sampai ayat 88. Okey, Alhamdulillah. Ini kelas yang kedua. Saya berada di jauh, bukan tempat yang biasa. Okey, apa yang kita nak mulakan pada petang ni, insya-Allah. Okey, kita nak mulakan petang ni, masya-Allah, alhamdulillah. Kita punya permulaan, insya-Allah. Sekejap Okey, kita punya kelas permulaan kita. Selalunya saya akan tanya apa yang hukum menarik kali ni saya bertanya peserta ataupun para hadirin, kalau dengar bacaan saya tadi atau membaca bersama, ada rasa-rasa ada lain tak? Maksudnya dari segi macam mana dari segi cara membaca. Hmm, mungkin tak perasan kan? Mungkin tak perasan. Pelan, Uh, slow sikit silap. nah, Tak baca slow sikit ni. slow agak penat baru balik dari airport. Dari segi slow memang suara slow, tapi dari segi cara bacaan, tubutan, makhraj sifat semua tu mungkin tak perasan sangat. Sebab saya dah mula kontrol, saya dah dalam proses mencuba memperbaiki cara bacaan seperti mana yang saya sedang talaki sekarang ini. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, perempuan semua saya nak kongsi di sini. Bila saya dah lama sangat tak semak bacaan, hanya menyimak bacaan, mendengar bacaan orang, dan maknanya pada diri saya tak ada kemajuan lah. Jadi bila saya jumpa orang yang lebih hebat, subhanallah, kita akan terasa ilmu Al-Quran ni sangat-sangat luas. Dan orang yang saya jumpa tu dia dah hebat dah. Dia memang salah satu yang dilantik oleh Masjid Nabawi tu untuk mengajar dan mendengar khataman Al-Quran secara tak tengok, secara hafazan daripada seluruh negara, sama ada online atau offline, dan orang yang datang baca segacar 30 juzuk, tak kira lah setahun, 2 tahun, baca sekadar mungkin. Saya baru seminggu, belum habis surah Al-Baqarah, baru sampai tilkar rusul. Ini dia kata, ini sebab saya kenal dia lama, dia lepas-lepas macam Haji Rashid sebut, diskaun jugalah. Dia kata kalau ustaz betul-betul dia kata mau berbulan-bulan baru nak sampai 1 juzuk. Tapi alhamdulillah disebabkan dia tahu saya ni nak kena musafir, dia nak cuba habiskan sebanyak mungkin secara berdepan. Sebab banyak manfaatnya dan banyak-banyak sangat saya belajar. Banyak sangat saya belajar. Tapi apapun, saya dapat nasihat dan pesanan daripada dia, antaranya lah, sementara kita tunggu yang lain masuk. Antaranya, dia kata kita nak mengajar orang, sebab kelas dia tu bukan pelajar. Selalunya kelas dia ataupun dia punya tugas dia tu untuk nak mengajarkan guru-guru Al-Quran. Jadi dia kata, bila nasihat dia kata, okey, kita nak mengajar orang, kita tengok kepada orang yang belajar dengan kita, yang mengaji dengan kita. Kalau level dia masih lagi untuk nak memperbaiki dengung macam basic-basic ni, macam kita-kita ni, ya jangan tekan yang lebih lagi mendalam. Tapi jangan lepas selalu. Jangan lepas selalu, sekali-sekalanya sebut-sebutlah juga.
Jadi saya nak gunakan kaedah itu. Rupa-rupanya selama ni yang saya bagi kaedah yang muncung-muncung tu, maknanya sebenarnya ingat tak tuan-tuan, kalau saya kata kaedah untuk muncung mulut itu, yang tebal muncung mulut tu, sebenarnya dia tak ada kena-mengena pun dengan bibir mulut. Ingat tak saya berulang kali kan? Saya apa tu? Saya risau takut saya salah sampai. Ingat saya kata macam huruf-huruf yang muncul mulut untuk nak membantu kita macam qa dengan qi kan. Jadi saya selalu sebut qi itu, qaf tu di pangkal lidah dia tak kena mengena pun dengan muncul mulut. Sebab bibir mulut bukan huruf qaf. Huruf qaf di pangkal lidah. Betul tak saya cakap macam tu? Kan? Tolong jawab. Tolong bantu saya. Saya rasa saya selalu sebut macam tu sebab memang rupa-rupanya cara bacaan saya pun ada kurang sedikit. Sebab selalu saya pesan-pesan ke orang, bila huruf tebal kita selalu kita muncung mulut, sebenarnya dia nasihatkan saya kalau boleh elakkan. Sebab untuk muncung mulut ini ataupun untuk keluar daripada dengung, daripada hidung, hanya huruf-huruf tertentu, bukannya huruf tebal. Huruf tebal tak perlu muncul mulut kecuali huruf yang ada baris depan. Nah, baris depan dia akan menyerupai huruf waw, yang mana huruf waw menggunakan kedua-dua bibir mulut ke depan. Adapun huruf-huruf tebal lain, kalau boleh praktiskan walaupun pelajar basic, cuba ajarkan mereka supaya jangan sampai selalu muncul mulut, nanti jadi macam saya, huruf-huruf tertentu muncul mulut itu tak perlu. Bukan tugasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Tengok mulut. Dia nak macam ni. Siratal ladzi. Tapi yang selesanya siratal. Ihdinas siratal. Saya selama ni ke depan mulut sikit untuk tebalkan sad. Dia kata tak ada masalah. Bunyinya sedap. Bunyinya sempurna. Tapi dia kata kita gunakan bibir mulut yang tak ada kaitan dengan huruf sad, yang mana huruf sad keluarnya di tepi lidah. Ini antara perkara yang baru boleh ditambahkan sekiranya kita dah mahir. InsyaAllah ada benda yang perlu diperbaiki lagi. Dan dia nasihatkan saya jangan baca dengan seorang. Jangan hanya memadai khatam dengan dia ataupun ijazah dengan dia. Carilah beberapa guru serentak untuk di apa tu orang kata dibasuh betul-betul disempurnakan, diperbaiki, dikeluarkan di segala-galanya yang disebut. Itu betul-betul nasihat. Sekali dengar tu macam mendownkan melemahkan semangat. Ya Allah, teruknya kita banyak lagi nak kena rupa-rupanya. Sekali kita fikir, Masya Allah, Alhamdulillah. Maknanya dia kata bersabar dulu sebab sekarang ni bila kita dah lepas tahap ini, dia kata insya-Allah balik ke sana nanti satu masa nanti bukan kita mengajar anak murid, kita mengajar guru-guru supaya guru-guru mengajar kepada anak-anak murid. Itulah kata-kata semangat yang memberi kepada saya, yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan semua. Bila kita dapat teguran, kita cuba. Sekarang ni saya dah ada 3 perkara. Setiap kali saya baca, saya akan fokuskan. 3 perkara yang saya dapat. Yang pertamanya huruf sad. Huruf sad saya. Fa, fa. Huruf lam. Lam rupa-rupanya saya kadang-kadang tertebal. Memang tak perasan. Tuan-tuan lagi dah tak perasan. Kalau saya tak perasan, kan? Lepas tu huruf dal yang ada sabdu, agak lemah sikit, nak kena yuraduna ayat 85. Wa yaumal qiyamati yuraduna. Selalunya macam tu, dia tak nak. Dia nak yuraduna, tekan. Seperti mana yang kita selalu jelaskan dalam kelas, semua huruf yang sabdu adanya 2. Itu yang dia ambil kira betul-betul dari segi praktikalnya. InsyaAllah ini sebagai pembukaan, saya share lah apa yang saya sedang hadapi sekarang ni untuk nak memperbaiki bersama bacaan kita insyaAllah. Okey, insyaAllah kelas kita ini sangat-sangat sesuai untuk kita teruskan seperti biasa untuk kita mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang agak kita basic dululah. Yang peringkat awal ni kita nak memperbaiki dengung-dengung kita, dia nak tawazun. Tawazun maknanya nak seragamkan dengung. Dengung ni bagi cermat, seperti mana saya selalu sebut, kena
sempurnakan harakatnya jangan kurang, dan kalau boleh seragamkan. Bagi dia ada macam sama rata dia punya panjang dengung. Barulah dia kata telinga dia tak sakit. Telinga orang yang mendengar ni tak pedih, dia kata. Itu bagus ayat-ayat dia. Maknanya maksudnya kalau setiap pembaca ada je dengung, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang terlebih panjang, kadang-kadang terlebih pendek, dia tak selesa. Orang yang mendengar ni dia akan terasa macam terganggu. Betul. Terganggu. Hatta kita sekalipun. Kita ni Masya Allah, kalau dah mula kenal hukum tajwid, bila dengar bacaan siapa-siapa, kita mula dah nak komen. Walaupun kadang-kadang dalam solat, ini dengung dia tak kena ni. Kan? Kadang-kadang mak dia tak cukup ni. Qalqalah dia macam tak jelas ni. Dalam diri kita berkata-kata. InsyaAllah baik. InsyaAllah baik. Sebab dalam solat itu kita fokus kepada bacaan imam. Bila kita dah sampai tahap yang telinga kita tajwid sangat, telinga kita ni sensitif tajwid sangat, memang kalaulah dengung itu tak seragam, tiba-tiba panjang, tiba-tiba pendek, tiba-tiba panjang, tiba-tiba tak ada, memang terganggu. Itu yang sudah istilahkan sakit telinga dia kan. Cuba baca bagi rata sikit, cuba adil sikit dengung, dia sebut. Cuba adil sikit dengung kamu. Jangan bagi tak sama rata. Dengungkan semua dua harakat. Itu bagusnya Masya Allah. Jadi tuan-tuan insya Allah dalam bacaan kita pun raikan kadar dengung itu mengikut kadarnya. Dua rakaat. Jangan kurang, jangan terlebih sangat. Tapi bagi saya masih lagi saya ambil langkah lebih selamat, biar lebih asalkan jangan kurang insya Allah. Okey, itu cerita saya. Jadi cerita tuan-tuan pula untuk malam ini kita bermula daripada ayat 84. Apa yang kita nak komen bersama, silakan insya-Allah. Sebelum kita masuk secara detailnya satu persatu ayat, dalam muka surat 13 ini, kalau tuan-tuan nak pilih ayat mana yang lebih menarik ataupun hukum mana yang perlu dikongsikan ataupun dijelaskan, silakan pilih dan cuba kita kupaskan bersama. Okey, boleh unmute dan pilih. Dalam muka surat 13 ayat 84 sampai 88 kita dah baca. Ada tak hukum-hukum yang agak menarik untuk kita buat peringatan bersama? Silakan. Ada tak? Tak perlu ayat 84 itu, mungkin kita boleh skip dulu. Kita ambil yang bawah-bawah atau tengah-tengah ni. Tak kisah hukum apa yang kita nak pilih, silakan. Siapa nak pilih? Amir dulu. Ada. Okey. Okey, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Jan. Ini ayat 85 yang mat jaiz jumpa sama mat wajib. Jadi dia punya harakat tu selalu kadang-kadang diorang tak macam lebihkan mat wajib. Mat Lebihkan. jaiz kadang-kadang sama mat wajib macam haula. Jadi mat wajib tu nak lebih sikit lah. Yang mana mat Daripada- wajib, yang mana dalam perkataan tu, yang mana jawajib, yang mana jaiz? Yang majais u majais la itu wajib. Okey, selalunya terlebih yang mana? Orang kadang-kadang tak tebikan mak wajib. Orang macam kadang-kadang sama rata atau kurangkan. Maknanya bahayanya kalau kita ha tu terlebih panjang daripada la, betul? Betul. Okey. Ini antara yang pernah kita tambih peringatan yang pernah kita sebut dalam kelas-kelas yang sudah. Bila kita nak membaca, kita perlu perhatikan ayat yang kita nak baca. Scan dulu. Ayat mana yang kita nak baca tu, kita tengok apa yang perlu kita buat persiapan. Jadi contohnya macam hukum-hukum mat yang ada dalam ayat yang kita nak baca, lagi-lagi kalau mat itu datang berturut-turut, berderet, susun sebelah-sebelah. Dan
dalam mat kita dah belajar ada mat kuat, ada mat lemah, ada mat sederhana, ada mat sepertengahan. Jadi bila datang mat kuat dengan mat lemah, kita kuatkan mat yang lemah, kita lemahkan yang kuat, itu kira salah. Contohnya dalam dalam ayat inilah, dalam kalimah haula, di sini ada dua mat jaiz lemah, mat wajib kuat. Haula. Tapi masalahnya datangnya mat lemah dulu. Mat lemah datang dulu, mat wajib kemudian. Bila mat lemah datang dulu, kita kuatkan mat lemah. Maksud kuatkan di sini, kita bagi harakat yang panjang. Sebab nafas kita baru lagi. Kan? Itu problem kita. Kalau kita tak perhati, kalau kita tak perasan dan kita tak merancang, kadang-kadang kita melakukan kesalahan di sini. Masalahnya nafas kita panjang lagi, baru lagi sebab awal ayat, terus kita bagi nafas yang lebih kepada mat lemah, mat jaiz. Bila nafas dah hujung-hujung nak habis, baru kita pergi kepada mat wajib yang kuat ni, kita nak bagi lebih dah tak boleh. Sebab habis dah nafas kita pada mat jaiz yang sebelumnya. Jadi berhati-hati di sini, mat jaiz yang kita belajar 4 ataupun 5 harakat, ambil yang 4. Kecuali kalau nafas kita panjang sangat, bolehlah nak ambil 5. Tapi selalunya paling selamat ambil yang 4. Dan mat wajib tu boleh juga ambil yang 4. Biar sama. Yang tak bolehnya, mat jaiz tu 5, mat wajib tu 4, mungkin kurang daripada 4. Thumma antum haulai taqtulun. Jelas sangat kan? Sangat-sangat jelas. Mat jaiz tu dipanjang sampai 5 harakat. Bila pergi kepada mat wajib tu, nafas dah hujung-hujung, dah kurang daripada 4 harakat. 3 harakat sahaja. Dahlah kita kuatkan yang lemah, kita lemahkan yang kuat. Yang kuat yang kita dah lemahkan tu, kita bagi kurang lagi daripada kadar yang sepatutnya. Daripada 4 menjadi 3. Itu jelas sangat-sangat kesilapan kita. Okey. Okay, bagus. Alhamdulillah. Lagi? Apa lagi? Baik. Perkataan? 88 Ustaz. Ayat 88. Okay, ada apa? Ada lam dengan lam tu. Okey. Apa masalah di situ? Apa problem kita? Lalu orang baca macam ada dengung sikit Ustaz. Dia tak bal atau saktah pas situ. Macam mana? Cuba bagi contoh yang salah. Contoh. Bal pun ada yang baca Ustaz. Ada. Tak ada. Ini idgham susah nak jadikan. Ya selalunya yang jadi le tu pada izhar. Idgham dah. Bal selalu yang lam dengan lam ni saya tengok macam diorang tak berapa macam maksudnya macam mana nak baca tak tahulah Ustaz maksudnya. Maksudnya kalau lam dengan lam yang ada sabdu ni, selalunya masalah kita adalah kurang sabdu ataupun kurang masuk. Balla'a dia ada macam tempoh, jarak, nafas, itu kurang idgham. Yang idgham dia kena masukkan terus. Balla'a tanpa ada tempoh ataupun ada masa. Itu yang perlu kita lakukan pada lam bersabdu di sini. Okey, alhamdulillah betul juga, boleh kita ambil kira juga. Balla'ana jangan kita ada tempoh. Balla'anahum, tak perlu. Okey, satu lagi kalau siapa nak ambil. Ustaz, ayat 85 Ustaz. Okey, ada apa? Bila kita nak berhenti tu, watakfuru nabi ba'd tu. Okey. Pada huruf jim ada tanda waqful jawazul waqf, iaitu waqaf yang harus ataupun sambung. Di sini maksudnya di sini kalau kita berhenti selalunya macam mana? Matikan dok tu lah Ustaz. Okey. Bunyi dia tu. Bunyi apa? Bunyi dok tu. Bunyi dad. Maknanya terlantunnya huruf dad. Macam kita bila kita wakil kan. Watakfuru nabi ba'd tu, dok tu bunyi dia macam mana tu Ustaz? Okey, ni nak tanya ke ataupun nak bagi penjelasan? Nak tanya Ustaz lah. Maknanya kan dok tu kan. Okey, maknanya betul. Okey. Dad ni pun antara huruf yang saya kena tegur di sini untuk saya diperbaiki lagi.
Sebab saya selalunya kalau dulu-dululah saya masukkan dot ini termasuk dalam huruf nut'iyah juga. Huruf yang nak kena sentuh lidah depan, lidah depan, tepi lidah depan, sentuh belakang gigi. Rupa-rupanya dia kata paling sempurnanya kita guna hanya hafatai al-lisan. Dua pihak ataupun dua tepi lidah sahaja kita kembangkan. Itu untuk dot sahaja, tak perlu gigi lidah ke depan. Lidah dia kata kalau boleh asana yang ula atas lagi nak kena daging. Daging pada belakang gigi tu bahagian atas. Bagi kena lelangit bahagian paling depan sekali. Itu dia paling fasih bagi dia lah. Tapi kalau saya pernah belajar dulu, ustaz saya yang waktu saya tahfiz dulu, dia letakkan huruf dot ni, dia termasuk macam huruf nut'iyah juga yang nak kena sentuh gigi belakang gigi depan. Ala kulli hal, apapun yang paling ketara salah di sini adalah apabila kita qalqalahkan dot wa takfuruna bi ba'd. Itu paling jelas sekali. Tapi kalau Hajah tanya saya, Kak tanya saya macam mana kita nak wakaf di atas huruf ain mati, dad pun mati. Ini memang antara cara wakaf yang sangat-sangat perlu kita jaga. Sama juga pada ayat yang ke akhir sekali 88, lam dengan fa. Wa qalu qulubuna ghulf. Ghulf. Lam dulu, lepas tu laluan angin untuk huruf fa. Jangan ghul. Jangan kita berhenti dekat tergantungnya tepi lidah ke langit untuk huruf makhraj lam. Dia kena ul. Lepas pada tepi lidah bahagian depan tergantung untuk makhraj lam. Lepas tu kita kena lalukan angin untuk makhraj fa sambil kita di samping kita letakkan gigi atas ke bibir mulut bawah. Ul sambil ada sifat hams. Dikembali kepada ayat 85 tadi. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. Selepas pada kita letakkan makhraj ain di tengah-tengah halqum, lepas tu pergi kepada tepi lidah kiri kanan. بِبَعْضٍ. Dia kena gelembung ke Ustaz? Bibang tu macam dia gelembung. Hati-hati jangan bibang. Bang. Bang. Bibang. Biba dulu. Biba. Bibang. Itu tebal tu ba. Apa yang tebal tadi? Biba dulu. Biba. Laju dia akan jadi, kita akan jadi kol-kolahkan dia kan Ustaz? Ya, betul. Jadi memang kalau akak kata nak kena gelembung tu, gelembung lah. Maknanya kita tahan angin di rongga mulut, lepas tu baru kita lepaskan nafas untuk habiskan makhraj dha. Biba' dah. Yang penting peringkat awalnya jangan kita qalqalahkan dad dan jangan hanya kita cukup dengan ain di tengah-tengah halqum. Biba' dan nak biba', sebab ain itu di tengah halqum. Selepas huruf ain ada huruf dad. Kalau daripada tengah halqum tak berpindah kepada lidah, maknanya dad itu tak sebut. Biba' kena pergi sampai ke lidah, barulah dad itu dah wujud. Walaupun kita dah tahan sampai tak nak bunyi dot, itu nak kena jaga. Sebab bila bunyi itu dah jadi huruf-huruf qalqalah. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Kita dah mula dengan memilih kalimah-kalimah dalam muka surat 13 yang kita baca pada malam ni bersama. Marilah kita mulakan daripada awal ayat muka surat 13 dari ayat 84 insya-Allah kita mulakan. Pertamanya wa iz akhadna. Okey. Petak pertama ni. Kita dah mula dengan petak-petak Petak pertama ni, siapa nak ambil bahagian ni? Silakan. Ada apa dalam petak pertama? Dua-dua kena keluar lidah tu. Ustaz. Zai kan? Za. Zai ke za? Zai ke za? Dal. Okey. Sekarang ni kita nak sebut huruf biar jelas. Kita dah mula pergi kepada detail sikit. Huruful hijaiyah
Kalaulah tanpa dimasukkan baris, belum dimasukkan baris, maka kita nak kena sebut ikut tahajinya, ikut satu persatunya. Alifun, baun, taun, taun. Itu kalau baca penuh. Tapi kalau baca dengan berhenti, alif, ba, ta, ta, jim, ha, ta, dal, dal, ra, zai, sin, shin, صاد طاء صاد ضاد طاء ظاء عين غين. Lepas tu fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya ataupun hamzah ya. Itu sebutan huruf sepenuhnya. Huruf tahaji Huruf tahaji maknanya kita berhenti, kita sebut ikut lafaz yang betul. Bila dah masuk baris, tak perlu sebut alif. Tak perlu sebut ba saja. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Tapi mungkin kita kadang-kadang kita dah pergi ke kelas yang lebih maju, kita dah lupa sebutan tahaji yang awal. Sebutan huruf hijab, huruf ejaan. Hijab tu daripada ejaan. Huruf hijaan tu yang awal, yang aslinya, yang belum dicampur dengan baris-barisnya. Jadi kalau kita dah lupa ataupun kita dah bertukar-tukar, waktu kita nak sebut antara huruf dal dengan zai. Dal dengan zai itu dah beza dah. Walaupun sebutan kita tu dah jelas, tapi kalau untuk dal kita sebut zai, ataupun untuk dal ni kita sebut untuk zai kita sebut dal, dah lari huruf yang asalnya. Jadi insya-Allah kalau kita nak sebutkan huruf satu persatu, sebut dengan sempurna. Di sini huruf dal. Okey, kedua-dua dal di sini, huruf dal kena keluar lidah. Kena keluar lidah sebabnya kedua-duanya huruf lithawiyah, huruf yang dibangsakan ataupun jenis yang nak kena sentuh lithah, gigi depan dengan stana yang ulia, gigi depan atas, dan beserta dengan kita nak kena keluarkan lidah sedikit. Dal, ta, dha. Dal, ta, dha. Itu sebutannya. Wa idh akhadna, wa idh akhadna, wa idh akhadna. Jelas lidah tersentuh bahagian depan gigi, maka itulah sebutan. Kalau tidak, kalau tak sebut ataupun tak keluarkan lidah ni, dia akan jadi huruf lain. Wa iz akhazna, wa iz akhazna. Bertukar huruf, bahaya dalam bacaan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Okey, tak ada masalah. Terus kita pergi mitsaqakum. Mitsaqakum. Okey, petak yang kedua. Apa masalah kita di sini? Fa pun nak keluarkan lidah tak? Fa pun nak keluarkan lidah. Okey, tadi kita macam mana nak sebut huruf hijaiyah? Mitsaqakum. Okey, huruf sa nak kena keluar lidah juga. Okey, betul. Jadi kita dah mula perasan dan kita dah mula kenal betul-betul huruf-huruf yang nak kena keluar lidah. Okey, ada tak masalah lain pada perkataan petak yang ni? Tapi macam huruf ma macam mana? Kata ma tak boleh bunyikan ma betul. Me gitu. Mana ma? Mana ada ma sini? Ada saya tanya. Okey, ma. Depan ni baru ada ma. Okey, ma antara huruf nipis, mustafillah, huruf yang tipis, huruf yang nak kena ikut barisnya. Kalau baris ma tu baris atas, maka sebutan kita secara nipis dan terbuka mulut. Sebab apa? Bahagian atas itu baris yang terbuka. Fathatun terbuka atas.
Walaupun atas tapi maknanya terbuka. Jadi biar terbuka mulut. Ma, sambil kita tipiskan. Dia tak nak ma. Dia buka tapi dia macam bulat. Ma, dima, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tak fasih. Nak kena ma betul-betul terbuka sebab batinnya bagi atas. Okey, dalam petak ini ada tak selain daripada ta keluar lidah? Qaf dengan Ada tak? kaf, Ustaz. Qaf dengan kaf itu. Qaf Bahaya, dengan Ustaz. kaf. Bahaya, Ustaz. memang bahaya. Qaf. Ke. Ah, apa yang bahaya? Cuba sebut sikit. Qaf dia tebal, kaf Hmm. dia tipis. Selalu ada qakum. Jadi dua-dua tebal. Kan? Ah. Okey, di sini Qakum. Di sini kita boleh sebut istilahnya bahaya berjiran dengan orang yang tak sama dengan kita. Jadi berhati-hatilah ketika kita dikurniakan jiran yang sifatnya tak sama dengan kita. Tapi kadang-kadang sifatnya itu lebih kurang je. Jadi mungkin bagi dia sifat dia tu bagus, bagi kita sifat kita bagus. Katakan sifat kita lembut, sifat dia keras. Ataupun sifat kita kuat, sifat dia lemah. Dia bagus sebab dia lemah. Kita bagus sebab kita kuat, tapi kita tak semestinya kita nak kena lembut macam dia, ataupun kita nak kena bila tak sama sifat, tak sama perangai ini, kita nak kena hati-hati supaya boleh hidup dengan aman dan damai. Jangan Itu terpengaruh kan, Jangan terpengaruh. jangan terpengaruh dan jangan mempengaruh. Jangan kita kesalahkan orang je. Kita asyik salahkan jiran kita. Dia asyik buat hal, kita pun terikut. Dia lah ni sebab tu kita jadi macam tu. Tidak. Kadang-kadang kita membuat dia jadi macam kita pun nak kena ambil kira juga. Macamlah dalam perkataan mitsaqakum, antara kita kadang-kadang ditipiskan qa sebab berjiran dengan ka yang tipis. Kadang-kadang ditebalkan ka disebab berjiran dengan qa yang tebal. Mitsaqakum, qakum, mitsaqakum, kakum. Jadi itu nak kena jaga apabila ada mujawarah. Mujawarah dalam Al-Quran banyak sekali. Dia paling susah sekali dia datang tebal, nipis, tebal. Ataupun nipis, tebal, nipis. Itu kita akan jumpa nanti insya-Allah. Bila tebal, nipis, tebal, nipis, tebal, nipis. Yang kalau tebal, nipis, tebal, yang tebal duduk ke kiri kanan ni, dia akan telan. Dia akan berpakat untuk dia tenggelamkan nipis. Yang nipis mengepit ataupun duduk sebelah kiri kanan yang tebal itu, dia kadang-kadang dia nak pengaruh yang tebal, kadang-kadang dia terpengaruh. Selalunya tebal yang akan menang. Selalunya yang tebal yang akan menang. Bila dia nak cuba nak pengaruh, contohnya waman azlamu dha tebal, walaupun dha tebal, dha tu mati pun kadang-kadang dengan la duk kepit duk sebelah kiri kanannya, kadang-kadang la tu jadi tebal, jadi mangsa. Allah, azlamu, ataupun hamzah lagi. Al, itu dha tu mati tu. Dha tu bagi mati tu. Kalau dha berbaris lagi kuat, dia boleh kalahkan yang tipis. Jadi perkataan ini sangat-sangat menarik perhatian kita. Berhati-hatilah kalau kita jumpa dengan huruf perkataan yang adanya mujawar, adanya tebal nipis, nipis tebal, itu nak kena letakkan betul-betul lidah kita ataupun makhraj huruf itu mengikut sifat huruf tersebut. Mitsaqakum, mitsaqakum, wa iz akhadna mitsaqakum, qakum, qakum. Tuan-tuan kalau nampak saya dah tak nak tebalkan melalui muncung mulut. Mitsaqakum, mitsaqakum. Jadi telinga tajwid boleh membezakan yang mana qaf tu memang dah tebal, kaf itu wal kafu asfalu, dan kaf itu makhrajnya dah diturunkan bawah sedikit dari makhraj qaf, dan dari segi sifat pun qaf itu dah ada musta'liyah, ada huruf tebal, ada sifat tebalnya, dan kaf itu dah ada sifat mustafillah, ada sifat rendahnya ataupun tipisnya. Indahnya Al-Quran bersama tajwid, masya-Allah. Okey, teruskan. La, Ustaz. ya. Mitsaqakum.
Kokum. Kum ke tipis Ya. Misakok. Boleh Ustaz? Okey, sekali lagi. Misakokum. Okey, boleh? Hmm. Boleh Alhamdulillah. Boleh Terima kasih. kita hukum mesti sama-sama. Kadang-kadang kita terlalu nak jaga tebal nipis ni, kadang-kadang kita tarik panjang sikit. Itu pun tak nak. Mitsaqakum takum. Hari ni ada yang talaqi dengan saya. Um, saya ulang banyak kali. Dia tak lepas juga. Mana tadi? Um, ghairil ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, ya betul. Mustaqim. Dia baca mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Dia macam ni. Dia mustaqim. Dia macam landing, lepas tu dia jalan. Mustaqim. Macam tu. Jadi macam dia ada tempoh dalam setengah harakat je. Terlebih daripada yang asal. Jadi satu harakat lah. Macam ni, saya ibarat dan telinga saya mendengar seolah dia ihdinas siratal mustaqim. Dia landing, baru dia jalan. Yang tu saya tak nak. Saya kata tak boleh macam tu, kita seolah-olah tambah setengah harakat dekat ta. Dia kena, kalau nak landing terus. Kalau nak jalan terus. Mustaqim. Mustaqim terus. Jalan macam tu. Seret. Mustaqim, taqim. Dia tak nak mustaqim. Dia macam ni. Mustaqim. Saya ibaratkan macam tu. Terurai, tunjuk. Dia tak dapat. Sebab apa? Lidah dia dah terlampau lama baca dengan cara tu. Rupa-rupanya mungkin dia belajar sebelum ini, dia nak jelaskan qaf, dia nak tebalkan qaf, jadi terpaksa ta tu dia tarik. Ataupun dia nak tipiskan ta yang mana selalu terpengaruh jangan dengan qaf, mustaqim, taqim kan. Jadi dia nak jelaskan ta sangat, jadi terpaksalah dia tarik masa sikit. Mustaqim. Itu bahayanya. Jadi insya-Allah kita bila belajar, bila kita dapat teguran dari seorang yang kita percaya dia lebih arif dari kita, praktislah betul-betul. Ambillah serius. Contohnya lah siapa-siapa baca tadarus ke, ataupun dalam kelas kita macam ni ke, ataupun nanti dalam kelas tahsin ke, kalau ditujukan kesalahan itu dan kena pada kita, perbaikilah waktu itu juga. Ulang. Saya tak hebat, tapi saya cuba buat dengan cara tu. Jadi contohnya kan, semalam saya baca dan apa yang saya dapat, contohnya lah, saya dapat semalam perkara yang baru dalam bacaan saya yang saya perlu, huruf sad contohnya, huruf sad. Sad selalunya mulut saya senang untuk ke depan. Sad, si, su, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Bacaan dari segi bacaan tak ada beza sangat. Tapi terbiasa dengan ke depan sad. Bila dia kata, dia cerita dengan saya, dia apa tu, dia jelaskanlah makhraj sad, sifat sad, detail dia cerita. Dia kata cuba tengok semua makhraj dan sifat ni ada kena mengena dengan bibir mulut tak? Tak ada kena. Bibir mulut ini tak masuk. Tak ada kaitan langsung dengan makhraj sad, dengan sifat sad. Jadi dia kata cuba waktu nak sebut huruf sad itu, biar anggota yang ada kaitan dengan sad saja yang bekerja. Bibir mulut tak kena mengena, bibir mulut tak kena mengena, jadi rehatkan. Jadi itulah. Bila saya dapat, bila balik sambil berjalan tu, kita mainlah. Kita sendiri. Si, su, siratal ladzi. Beberapa minit, kita dah ulang. Cari perkataan yang ada si. Memang sedap muncung lagi. Masih lagi nak muncung. Tapi kita dah paksa dalam 10 minit. Lepas tu rehat, buat hal lain. Lepas tu fikir balik. Apa yang tadi? Salah. Tasisu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Lepas tu bertambah seronok lagi. Setiap solat di Masjid Nabawi, saya akan dengar imam. Tak kira lah imam maghrib, isyak, subuh. Rupa-rupanya memang sad dia mudah aja. Tak ada sad yang takalluf. Sad yang macam susah payah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tak ada macam tu. Mudah je disebut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi.
Dan tuan-tuan kalau belajar nanti qiraat mendalam lagi ke sana, ada qiraat-qiraat yang Nabi SAW ajar, sad ini boleh jadikan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sira, si. Sad tu jadi tukar sin terus. Ada bacaan yang betul, sad itu ditukar sin. Bila tukar sin, langsung mulut tak bergerak. Itu yang seronoklah kalau kita dapat teguran dan praktis. Nanti dia pun ada cakap, bila dia tegur yang ihdinas sirat tu, yang first saya baca Fatihah tu, dia kata, apa perasaan sekarang? Bagus dia tanya. Apa perasaan? Saya kata kekok lah. Sebab dia kata sebab dah lama sangat muncung mulut tu ke depan. Bila kita nak ubah, tiba-tiba kita terasa kekok pada awal. Peringkat awal kita terasa macam pelik sikit kan. Jadi insyaAllah, cuba dia kata terus-terus berhati-hati. Setiap jumpa sad, jagalah. Sekarang ni dia tak cakap banyak saya. Bila jumpa sad, dia akan sebut bibir mulut. Kalau saya termuncul sikit, dia akan sebut bibir mulut. Dah, saya faham dah. Huruf sad saya nak kena patah balik, nak kena repair balik. Begitu jugalah saya nak kongsi. Ini Masya Allah. Orang kata rezeki kita lah. Bila saya dapat benda baru, saya nak kongsi kepada tuan-tuan macam mana kita nak rawat dan kita nak cepat ukar dan juga ubahkan bacaan yang agak lama tuan-tuan biasa dengan huruf ra tak tebal, huruf qaf tak ditebalkan, huruf-huruf dan dengung-dengung tak disempurnakan 2 rakaat, hukum-hukum mat yang tak diberikan hak-hak kadar panjangnya. Jadi cara yang berkesannya bila betul-betul kita ubah dan kita ulang. Orang kata sampai tahap berzikirlah dengan kesalahan itu, daripada bacaan yang dulu kita biasa ubah kepada bacaan yang baru, yang betul, yang sempurna. Akhirnya insya-Allah dia datang sendiri. InsyaAllah doakan, insyaAllah setiap kali baca, Alhamdulillah, sad ni dah tak rasa macam tak nak tebalkan. Ataupun, tak nak muncungkan dah. Bacaan, jadi macam relax sikit lah. Relax sikit, dah rasa macam ada perubahan yang kita rasa, insyaAllah ke arah lebih sempurna, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Banyak cerita pasal saya, sebenarnya bukan untuk nak apa, untuk nak bagi juga cara yang berkesan supaya kita sama-sama buat, iaitulah dengan kita latihkan, paksa diri kita peringkat awal, susah payah peringkat awal, nanti bila dah lama, insya-Allah dia jadi mudah, insya-Allah. Okey, terus kita ada perkataan. Ustaz, Ya. Ustaz cakap short tu kita relax kan. Sebab short tu dia huruf tebal yang menyebabkan kita selalu lidah kita nak sebut tu kita takut tebal tipis. Arti kalau kita baca tipis. Gitu Ustaz. Short kan kalau betul-betul lidah under lidah. Lidah di bawah gigi bawah belakang gigi bawah lah Ustaz Jadi kalau selalunya yang masalah saya ni dia kata kurang tebal. Jadi sebab tu kata Ustaz kena muncungkan ke depan. Itu yang masalah dia. Kata dia kalau belakang naik kan macam mana nak naik nak tebal pula kan. Okey. Faham tak Ustaz? Okey. Faham. Saya faham. Betul masalah kita sekarang ni. Masalah kita sekarang. Tegur pasal tak tebal. Itu masalah saya sekarang. Masalah saya sekarang ni, bila saya dah sampaikan kepada tuan-tuan semua, untuk nak selamatkan diri, huruf-huruf tebal, muncungkan mulut. Huruf-huruf tipis, lebarkan, senyumkan. Lemparkan senyuman kepada huruf-huruf yang tipis dan muncungkan mulut ketika nak menyebutkan huruf-huruf tebal. Saya bagi kaedah ni memang rekaan sendiri untuk nak membantu mereka yang sangat-sangat tak boleh membezakan. Kalaulah daripada ihdinas siratal mustaqim, kim. Okey, saya kata kim tu, qaf tu dia jadi huruf kaf. Dia tanya, kenapa? Sebab qaf itu dah ke bawah sikit. Bila dah qaf ke bawah makhrajnya, dia akan jadi keluar tempat huruf kaf. Dia pun pening kepala. Mana bawahnya? Mana bawah Ustaz? Maksud bawah tu, pangkal lidah ni, dia ada bahagian atas, dia ada bahagian bawah. Atas tu untuk qaf, bawah untuk kaf. Lagilah dia tak nampak. Bila masa kita pernah tengok pangkal lidah kita? Itulah bila kita nak bercerita dengan orang yang
tak boleh membeza mana pangkal lidah atas, mana pangkal lidah bawah. Yang itu saya cuba membantu, kalaulah masih lagi tahap itu, untuk elakkan daripada dia sebutkan qaf tu kaf, muncungkan mulut. Ihdinas siratal mustaqim. Bila dia muncul mulut, dia tak akan jadi kaf dah. Mustaqim, mustaqim. Dia tak jadi. Dia akan mirip ataupun dia boleh melencong lebih kepada huruf qaf yang tebal. Dah selamat dah. Tetapi jangan sampai bila-bila kita gunakan kaedah itu. Nanti satu masa jadi macam saya, kena teguh qaf tak ada, kena mengena dengan muncung lidah, muncung mulut. Jadi Hajjah insya-Allah kalau kata sad itu belum lagi mampu nak menyebutkannya tanpa bertukar dengan huruf sin, sira, 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 kalau belum mampu, tak apa, sementara muncung lidah untuk selamatkan diri. Sira, sira, sebab kalau muncung dia akan beza dengan sin. So, ti. So, ta. Si, ti. Beza. Tapi yang sebenarnya dia beza hanya dari segi sifat yang tebal. So, ti. Tengok Tengok yang saya baru belajar. So, so, ada bibir mulut jadi apa-apa. So, so, ti. Ti. Tak ada beza kan? Dia tergerak lidah je. Lidah je bila lengkung ke atas itu untuk nak tebal. Kalau dia biasa dia tak jadi tipis. Itulah. Tapi yang ada nak kena buat pun juga. Macam to pun nak moncong juga. Tak ada. Tak ada. Bagi to, dengar to, 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 ti, tu. Yang beri depan dia kena muncul sebab dia nak menyerupai huruf waw. To, ti, tu, po, po. Dia tak ada pun. Tak perlu pun sebenarnya untuk muncung lidah. Muncung mulut. Yang muncung mulut semua huruf yang berbaris dhammah. Okey. Malam ni dah masuk tajuk ni kan. Okey, kita cuba dia syarahkan kepada saya. Cuba kita tengok baris atas, baris bawah, baris depan. Ya. Kepada yang hadir pada malam ini, kita belajar baris atas, baris bawah, baris depan. Baris atas dalam bahasa Melayu, kedudukan baris di atas. Baris bawah, kedudukan baris di bawah. Di bawah kan? Di bawah huruf. Baris depan. Baris depan. Tak makna baris depan. Baris atas. Lidah ke depan lah. Tak. Saya sabar. Bukan tak faham maksud saya ni. Okey. Okey, kita ambil huruf dulu. Kita ambil huruf dah. Baris atas. Apa yang kita faham baris atas? Kedudukan baris di atas huruf. Betul tak? Baris atas. Betul. Atas maknanya huruf baris tu di atas huruf. Baris bawah? Baris tu di bawah huruf. Baris depan? Depan huruf Ustaz. Depan huruf mana? Depan sini. Ni depan ke ni depan? Yang kita dah kata depan tu. Depan mana? Awal. Mana huruf depan duduk di awal? Tengok dalam Quran. Tasfikuna, kuna. Duduk atas juga. Duduk atas huruf kan? Bukan depan. Mana datang depan? Ini ilmu sebenarnya. Belakang. Belakang pula. Belakang. Macam mana kita nak faham belakang pula? Tapi kalau belakang belum ada lagi orang sebut dah di belakang du. Dah di atas, dah di bawah, dah di belakang du. Dah di hadapan kan? Dah di hadapan. Tapi masalahnya bukan hadapan tu depan huruf ke depan belakang huruf, duduk di atas juga. Jadi di sini masalah ulama kita ulama tajwid Melayu bila nak letakkan huruf depan itu, baris depan itu dengan makna dhammah, itu dia ada susah sikit. Jadi kita cuba gunakan istilah
Arab. Kita gunakan istilah Arab. Bagi atas dalam bahasa Arab apa? Ya ahlul itqan. Pelajar-pelajar Fathah. itqan. Fathah, fathah. Fathah. Fat, Fathah. 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 Saya tulis. Malam ni tak apa kita belajar ni je malam ni. Fathah. Fathah. Huruf ta. Alah, susahnya tak ada mouse. Tengok Ini fathah. Fathah. Kalau baris bawah dipanggil apa? Kasrah. Ada Pak Arab, mak Arab ni. Kasrah. 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 Ni boleh tanda semua ni. Kasrah. Kasrah. Allah. Kasrah lah ni. Ha mati. Okey. Lepas tu, kalau baris depan, dipanggil apa? Doma. Ni payahlah. Saya tak bawa mouse. Teruknya. Okey. Kalau bagi depan, dia panggil dhammah. Doma. Dhammah. Dha. Mim tabdu. Ta marbuta. Dhammah. Okey. Malam ni insyaAllah kalau kita faham ni, insyaAllah kita akan letakkan baris tu di tempatnya betul-betul. Okey. Fathah. Bagi atas, fathah maknanya bukan atas. Fathah maknanya buka. Fataha telah membuka. Fatahal bab. Fataha Muhammadun al-baba. Telah buka Muhammad pintu. Sebab ada bunyi loceng kat luar. Fataha Muhammadun al-baba. Fataha ni bukan atas. Fataha ni maknanya baris. Fataha ni maknanya baris. Maknanya buka. Buka. Jadi, dari segi praktikalnya, bukanya macam mana? Tengok. Ba. Ta. Semuanya buka kan? Ba. Ta. Ja. Semua buka mulut. Itu asal bagi atas. Jadi kita dalam bahasa Melayu kita sebut atas. Rupa-rupanya makna atas tu buka mulut. Sebab tu tak boleh kita muncung. Ba. Bila kita muncung, dia dah tak jadi baris atas. Dia jadi baris atas campur dengan depan dah. Boleh? Itu makna hakiki baris. Malam ni kita boleh dapat. Okey. Baris bawah pula. Baris bawah kasrah. Kasrah dalam bahasa Melayu kita terjemah bawah. Sebenarnya makna baris bawah dalam bahasa kasrah ni bukannya bawah. Kasrah maknanya pecah. Kasrah kasara inkasara zujaju, pecah cermin ataupun kaca. Pecah kaca. Pecah kaca. Dan pecah di sini yang dimaksudkan pecah ni, dia pecahnya al-hanakus sufla. Dia kita punya tulang bahagian kepala kita ni dia terbagi kepada dua tulang kan. Tulang bawah al-hanakus sufla dan al-hanakul a'la. Minta maaf lah kalau kita tengok gambar rajah tengkorak manusia, bahagian gigi tu dia akan terbuka gitu kan. Yang bawah ni al-hanakul a'la ni, al-hanakus sufla ni, dia pecah. Dia jatuh. Untuk baris bawah, yang bawah ni je. Yang bawah ni, kita punya rangka yang gigi kita yang bawah ni, dia akan pecah baris bawah. B, T, T. Yang bergeraknya yang bawah dia gerak. Untuk baris bawah. B, E, T, G. Itu maksudnya baris bawah. Sebab dia terpecah ataupun terjatuhnya hanakul sufla ni daripada hanakul a'la. Hanakul a'la duduk rehat. Dia tak bekerja pun. Sebab tu kalau
Kalau mana-mana huruf baris bawah, kalau kita gerakkan yang atas, dia akan salah. Contohnya kalau kita muncung waktu baris bawah kan. B, T, T, dia jadi lain. Dia jadi lain dah, dia campur dah. Dia ada al-mazju, dia ada campur di antara baris depan dengan baris bawah. Jadi untuk baris bawah yang buat kerjanya al-hanakus sufla saja. Bahagian gigi bahagian bawah ataupun kita punya tulang kita ni bahagian bawah yang jatuh. Itu namanya kasrah. Dia pecah, dia jatuh. Itu makna kasrah, bukan bawah semata-mata. Dan pergi kepada makna dhammah pula, makna bahagian depan, iaitulah dhammu syifah. Kita muncung mulut kita. U, bu, tu, semua huruf yang bahagian depan semua nak kena muncung bibir mulut kita. Semua huruf. Kenapa muncung? Sebab dhammah ni muncung mulut ataupun kita buat bulatan bibir mulut kita. Ad-dhammu maknanya kita bulatkan bibir mulut, makna dhammah tu. Dan bila kenapa kita bulat? Sebab dia dah tulis huruf waw kecil. Huruf-huruf yang berbaris depan ini semua dia dah menyerupai huruf waw. U, bu, tu, su, sampai yu. Sebab semua ni sama dengan wa, wi, wu. Semua barisnya semua depan belakang. Wa, wi, wu. U, bu, tu, ju, hu, khu. Semua muncung. Kenapa muncung? Sebab dia dhammah. Kenapa dhammah? Sebab kita dah bulatkan bibir mulut menyamai dengan makhraj waw kecil yang ditulis baris hadapan, yang kita namakan baris hadapan. Masya Allah. Rupa-rupanya ini maknanya baris atas, baris bawah, baris depan. Alhamdulillah. Saya dapat kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan lebih jelas. Setiap huruf yang berbaris atas, kita hanya buka mulut dengan sesuai dengan buka tu. Jangan tenganga lebih sangat. Bila setiap huruf berbaris bawah, kita cuba turunkan kita punya gigi kita ataupun bahagian tulang gigi kita ke bawah. I, B, T, T. Dan semua huruf yang berbaris depan, kita muncungkan mulut untuk kita samakan dengan huruf waw. U, bu, tu. Bila kita dah susun ikut baris itu, insya-Allah bacaan kita lebih sempurna. Masya-Allah, kelas kita memang dah lajak sikit masa. Tak apa, kita cuba habiskan ayat ni. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna. Okey, kita ambil petak ni. Kita petakkan perkataan ini. Ada apa? InsyaAllah silakan. Siapa nak ambil? Boleh unmute. Ada apa-apa tak yang menarik? Okey, tak ada apa. Wala, la kena tipis, wa kena tipis, tak ada masalah. Tukhrijuna, kha tebal, tukhrijuna. Maksud saya di sini kha lah. Kha antara yang banyak-banyak di sini huruf-huruf yang ada pada dalam petak ni. Kha kena raikan bila kita nak sebut kha mati ataupun kha berbaris, jangan kita kalahkan satu, jangan kita keluar bertukar dengan huruf ghain, kha, tu, ataupun tak ada sifat tuh. Fahattahu syakhsun. Dia ada sifat bisikan, sifat hams. Wala tukhriju dia kena ada tu. Istilah yang nak, kalau kita nak tashbih seolah-olah orang tu nak keluarkan kahat. Tukhrijun, akhraja, ukhruj, kena ada tu. Wala tukhrijun, ada sikit yang tu sifat kha, insya-Allah tak ada masalah. Anfusakum min diyarikum. Yang ni macam biasa, idra apa tu ikhfa nun ke dalam dal, kita kena sembunyikan dengung
dan diyarikum, diyarikum. Saya nampak macam banyaknya huruf-huruf tebal, huruf tipis dalam ayat 84 ni. Mungkin tak ada masalah sana kan? Tumma, tumma. Tadi kita dah baca, ta kena keluar lidah. Tumma aqrartum. Yang ni saya ambil je lah. Ni yang saya ambil. Petak yang berikutnya ni. Aqa. Aqa. Ini yang maksudnya ada mujawarah. Ada berjiran antara tebal dan tipis. A tipis. Qaf. Qaf tebal. Aqa. Aqa. Jangan terpengaruh menjadi aqa. Thumma aqa. O. Aqa. Banyak berlaku tu. Banyak berlaku dalam keadaan kita tak sedar. Kita dah tebalkan O sebab qaf tu tebal. Jadi nak kena bezakan. Tipis dulu, baru pindah kepada tebal. Thumma aqa. Aqa. Kan cantik. Tipis, tebal. Dia pesan, dia kata, guru saya pesan, dia kata, orang kadang-kadang dia tertarik dengan bacaan yang salah sebab bacaan yang salah lebih selesa dan mungkin trend sekarang ini orang dah mula reka banyak benda dalam bacaan. Subhanallah, saya ada tertengok satu komen daripada ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu ni, tentang satu fashion membaca Al-Quran sekarang ni. Dia masukkan muzik. Baru ni saya pernah mencari kori-kori yang orang bertanya, siapa bacaan ni? Siapa baca ni? Best lah, sedap lah bacaan dia. Dia suara dia ni, lagu dia ni macam suara malaikat. Macam suara daripada langit. Dia punya echo yang cover bacaan dia tu memang sangat-sangat menenangkan seorang mendengar. Siapa-siapa mendengar terasa macam, ya Allah, seronoknya dengar. Rupa-rupanya orang yang tahu ni, dia masukkan bacaan tu dalam studio dia, dalam edit audio dalam program dia. Dia cuba pisahkan suara pembaca dengan background tu. Bila dia pisahkan suara, dia tinggalkan background, suara audio background tu, betul-betul muzik. Ada piano, ada memang alat-alat muzik lah yang dicampurkan dengan suara kori itu dan menjadi suara yang bercampur dengan alat muzik yang halus, yang cuba cover apa-apa kekurangan dan kesalahan bacaan dia. Jadi bila dunia dah sampai tahap itu, jadi ilmu-ilmu yang orang Allah Subhanahu Wa Taala pilih mengarangkan kitab dari ratusan ribuan tahun sudah. Sekarang ini kita nak gunakan ilmu itu untuk kita nak lawan orang-orang yang cuba nak ibtidak, nak masukkan unsur-unsur yang tak sepatutnya dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti saya kalau ada saya terjumpa balik video klip tu, insya-Allah saya share dalam group. Memang sangat-sangat bahaya. Rupa-rupanya dah sekarang ni viral beberapa kori yang memang orang suka dengar dia, tapi bila dah hakikat mereka ini dah diviralkan, dah dibongkarkan, ramai dah orang pangkat dia tak boleh dengar lah. Kita pun tak boleh dengar. Sebab memang betul-betul jelas-jelasnya dia gunakan muzik untuk dia nak lunakkan, nak seronokkan orang mendengar suaranya. Sangat-sangat salah. Wal'iyazubillah, mudah-mudahan insya-Allah kita tak nak macam itulah. Thumma aqa. Macam mana sekalipun seronoknya orang dengar cara bacaan saya yang salah, biar kita pilih yang biasa walaupun orang tak seronok, asalkan bacaan kita selamat, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat terakhir, wa antum tashhadun. Wa antum tashhadun. Okey, saya rasa ini tak ada masalah. Dan boleh mute semua. Kita gunakan cara talaqi ayat ini sahaja. Saya baca, semua ikut. Saya baca, semua ikut. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. Dah ke belum? Kalau boleh buka lah satu dua orang, tak apa. Nanti tak dengar langsung.
Sebab kita online memang problem. Kalau kita buka semua nanti langsung tak dengar. Bukalah seorang dua. Baru saya tahu dah habis belum. Okey, sekali lagi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. وإذ أخذنا ميثاقكم تبان أخذنا. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. الله العظيم. InsyaAllah. Abang ni seorang yang dengar suara. Semua tutup insyaAllah. Okey. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan insyaAllah kelas malam ini dapatlah tambah sikit, walaupun tak banyak, tambah sikit ilmu pengetahuan yang baru-baru, yang mencuba untuk memperbaiki lagi bacaan kita, menambah baik lagi bacaan kita insyaAllah. Sampai kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم وتجاوز عنا ما كان في تلاوتنا من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rehat semua. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.